Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini, saya nak ceritakan satu kisah yang dia bagi tajuk Saka Pendamping. Saya rasa mungkin ada antara kita yang mengalami benda-benda macam ni, dan saya sendiri pun pernah terdengar juga daripada ustaz-ustaz yang buat perubatan Islam tu kan. Katanya kita perlu bersihkan kita punya keturunan. So kalau ada antara kita yang nak bersihkan keturunan, kenalah pergi jumpa ustaz-ustaz ataupun yang Ashifa ke apa tu kan. Jangan datang jumpa saya pula, saya mana tahu. Katanya penting jugalah untuk bersihkan keturunan tu. Sebab ya kan kita tak tahu nenek moyang kita yang sebelah ini ada sesuatu ke ataupun tak ada ke, kita kan tak tahu. Kita bukan hidup kat zaman diorang kan. Jadi itulah penting untuk kita punya kehidupan sekarang ni tak ada kaitan, tak mungkinlah tak ada kaitan langsung dengan benda-benda gaib kan. Tapi itulah semua yang penting diredai. Okey, Saka Pendamping kita dah sedia? Jom kita mula. Jadi nama yang dia bagi, nama samaran dalam cerita kali ni adalah Syah. Jadi Syah ni dia dah berkahwin 2 tahun dah. Suami dia namanya Is. Lepas dah kahwin 2 tahun tu, alhamdulillah dia orang dikurniakan cahaya mata pertama dia orang, seorang puteri yang dia orang bagi nama Atin. Jadi kejadian ni berlaku pada tahun 2008. So katanya sebelum dia bersalin tu, abah kepada Syah ni dah pun pilih siap-siap nama untuk anaknya Syah. Dah tu dalam 40 hari lepas Syah tadi bersalin, abah dia pula meninggal dunia. Sebab abah dia memang sakit lah masa tu. Dalam masa yang sama, sebenarnya abah dia ni adalah seorang pakar perubatan Islam. Katanya yang agak terkenal jugalah. Okey, lepas kematian abah dia tadi, macam-macam benda yang berlaku. Dan lepas 2 bulan kematian abah dia, suami Syah ni pula, si Is tadi, yang mula berubah. Dia cakap dekat sini terkena isim tau. Saya faham yang kata isim tu kalau kita orang, yalah orang Melayu kita ni, kita akan panggil gila lah. Tapi saya tak pastilah sama ada pendapat korang semua isim tu macam mana macam tu kan. Jadi kalau ada penerangan yang lebih jelas apa itu isim, sila komen dekat bawah, okey? Sebab saya nak tahu sebenarnya. Okey, dipendekkan cerita, sebenarnya si Is ni dia seorang lelaki yang baik tau. Dia seorang yang penyayang, seorang yang romantik, suami yang bertanggungjawab. So masa Syah tu berkahwin dengan Is dalam 2 tahun perkahwinan tu kan, dia orang memang harmoni, dia orang bahagia je. Tapi lepas 2 bulan kematian ayah dia, masa si Is ni terkena isim tadi, Is dia mula bertukar ganas tau. Perangai dia mula kasar, bercakap pun kasar. Yelah benda-benda yang menghaiwan-haiwankan, itu semua biasalah tu. Dan yang paling penting, dia mula jadi kaki pukul. Jadi perangai-perangai ni semualah yang buatkan Syah ni jadi benci dengan si Is. Yelah siapa je yang sukakan perangai yang tak elok kan. So ada satu hari tu, si Is ni dia duduk seorang diri tau. Masa tu si Syah tadi, dia perasan lah yang si Is ni tengah bercakap-cakap tau. Macam tengah bercakap dengan seseorang, tapi kadang tu macam tengah bercakap dengan diri sendiri. Tapi seolah-olah tengah berbual lagak dia. Sebenarnya saya pun suka bercakap dengan diri sendiri. Kalau siapa-siapa yang kenal saya dekat luar, of course korang akan tahu kan, saya suka bercakap dengan diri sendiri. But I'm not insane. Okay, jadi si Is pada masa tu, dia bercakap tu seolah-olah macam tengah berborak dengan seorang. Kadang-kadang dia ketawa, kadang-kadang dia marah. Dan tiba-tiba je dia boleh naik angin. Dia mengamuk tau. Dalam masa yang sama, anak dia orang ni masih baby lagi, dalam 3 bulan lebih macam gitu kan. Dan si Is ni, dia boleh pergi ambil anak dia yang tengah tidur. Dah tu dia angkat anak dia tu, baby tu kan, dan dia nak campakkan ke lantai tau. Katanya masa tu dalam pukul 8 malam. Tapi nasib baik jugalah, masa tu si Syah tadi, dia sempat terperasan yang kata suami dia tengah nak hempaskan anak dia orang. Syah tadi pun cepat-cepat pergi dapatkan baby tu, rampas baby tu kan, dan pergi letak balik dekat tempat baby tu tidur. Time ni si Is tadi terus marah-marah. Dia mengamuk dengan si Syah ni. Lepas tu dia cakap bukan-bukan dengan anak dia orang. Dah tu si Syah tadi cubalah untuk tenangkan Is. Sebab Is pada masa tu seolah-olah macam dirasuk tau.
Katanya Is punya mata masa tu sampai merah menyala. Dia pergi bantainya Syah ni, dia pergi pukul, dia pergi tampar semua kan. Sampaikan si Syah dia jatuh tersungkur atas lantai. Dah tu si Is tadi tak berhenti kat situ tau. Dia pergi tarik rambut Syah. Dah tu air muka dia ni macam dah tak ada langsung belas kasihan. Dia jambang rambut Syah ni, lepas tu dia heretnya Syah tadi sampai ke ruang tamu. Dalam masa yang sama, mulut si Is ni terkuat kamit tau. Tak tahulah sama ada dia tengah baca apa-apa mentera ke apa, ataupun mungkin dia tengah bercakap dengan seorang ke. Tapi gitulah nampak gayanya. Dah sampai dekat ruang tamu tadi, si Is ni pergi bantai isteri dia dengan helmet, dengan kerusi dan juga dengan balang pasu kaca. Itu pun mungkin apa yang ada dekat sekitar situlah dia pergi ambil kan. Dah tu dia pergi ikat Syah tadi dekat tiang, yang mana tiang tu sebenarnya ada dekat tengah-tengah rumah. Mungkin tiang seri macam itulah. Masa tu Syah ni cuma mampu mengucap je. Dan Is pula dia boleh gelak tau. Dia gelak macam orang kurang siuman. Tak lama lepas tu nasib baik jugalah kakaknya Syah ni datang dekat adik dia, sebab dia rasa macam tak sedap hati. Dan dalam masa yang sama si Is tadi tengah sibuk ikat Syah tu. Dah tu si Is ni nampak je kakak dia datang, dia terus lari. Dia melarikan diri daripada rumah tu. Time tu dia bawa kereta, dan tak sampai sejam ada orang datang rumah. Dan dia orang bagi tahu kata si Is ni kemalangan. Kereta yang Is tu bawa hancur tau. Tapi Is tak ada apa-apa pun. Katanya pelik jugalah daripada keadaan kereta yang boleh kata hancur lebur tu kan. Macam mana Is ni boleh terselamat dan tak ada apa-apa yang serius berlaku pada dia. Ialah hanya luka-luka kecil je lah. Tak lama lepas tu, heboh satu kampung tau. Kata Is ni ada pendamping. Tak lama lepas tu, kakak kepada Syah tadi, dia bawanya Is dengan Syah ni pergi jumpa seorang pakar perubatan. Dah pergi jumpa dengan pakar tadi, orang tu pun bagi tahulah kata sebenarnya si Is ni dia ada saka. Ada saka yang cuba untuk mendampingi dia. Tapi sebab dia tak cukup kuat dari segi mental dan juga fizikal, jadi saka tadi dia jadi panas bila ada dalam diri Is. Dah tu pakar tadi pun cubalah untuk pulihkan Is tadi. Katanya masa tu Is ni dia pakai kain pelikat tau. Lepas tu dia duduk dekat bawah bulan purnama dan duduk dekat tengah-tengah halaman rumah. Kalau tengah-tengah halaman rumah, of course lah dekat sekeliling tu kan macam padang-padang ke apa kan. Boleh tahan lah seram dia tu. Yang lebih menyeramkan, pada masa yang sama diorang dengar ada anjing yang melolong tau. Lepas tu bersahut-sahutan lagi. Dah tu tiba-tiba pula datang angin ribut macam tu. Biasa dengar kan, yang sebelum-sebelum ni pun ada satu kisah tu, benda tu datang melalui ribut. Dah tu pakar perubatan tadi pun dia mandikan Is ni dengan limau, dia ubatkan Is, dia mandikan dengan air bunga, 7 bunga lebih kurang macam gitu. Dan lepas semuanya selesai, pakar perubatan tadi pun minta Is tadi untuk berehat. Dah tu pakar tadi jumpalah dengan Syah ni, dengan kakaknya Syah dan juga abang ipar Syah. Dan dia ceritakanlah apa sebenarnya yang berlaku. Dia cakap, kata sebenarnya ada saka keturunan Is ni yang nak berdamping dengan Is. Tapi sebab sebelum-sebelum ni arwah abahnya Syah, kan dia pakar perubatan Islam juga kan, dia dah buat perlindungan dah dekat diri Is ni. Jadi sebab itulah walaupun saka ni nak berdamping dengan Is, sebab ada pelindung diri tadi, so saka ni tak dapat nak tembus untuk berdamping dengan si Is ni. Sampailah arwah abah dia meninggal dunia kan. Lepas dah meninggal dunia tu, barulah si saka tadi ada peluang untuk cuba mendampingi Is. Katanya pendamping keturunan keluarga Is tadi dah pun dipulangkan. Cuma kalau si Is ni berpijak dekat tanah nenek moyang diorang, benda tu ataupun saka tu akan datang balik pada dia. Dalam cerita sebelum ni pun kita pernah dengar kan, kata kalau nak bebas daripada sakit ni, ingat tak yang ada nenek daripada Kelantan tu, Mek ke apa dia orang panggil kan. Lepas tu yang anaknya Mek tu pergi sihir ataupun pergi buat guna-guna dekat keluarga dia, dan mak dia orang ni tak boleh nak pijak tanah tu. Kalau nak tahu lagi lanjut tentang kisah yang ini, bolehlah pergi tonton kisah yang sebelum ni, ada dalam salah satu video tu kan. Tapi saya tak pastilah sama ada betul ke sampai tak boleh nak pijak tanah macam gitu. Habis dah itu tanah dia,
rumah dia, habis macam mana kalau dah tak boleh nak balik rumah sendiri macam tu kan. Cuma tak tahulah. Yelah, korang kan ada yang lebih tahu, mungkin bolehlah komen dekat bawah. Betul ke sampaikan tak boleh nak pijak tanah? Kalau pijak je tanah mesti dapat balik sakit tu. Ataupun yelah, sihir ke apa ke datang balik macam tu kan. Menakutkan lah orang-orang yang sihir-sihir ni kan. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Okey, lepas 10 tahun dah kejadian tu berlaku, katanya Alhamdulillah sekarang ni dia hidup bahagia dengan suami dia, dengan anak-anak dia. Dan dia orang sekeluarga sebenarnya belum lagi pernah jejakkan kaki ke bumi Kenyalang, yang mana tempat lahir nenek moyang keturunan suami dia. The end. Kesian juga kan kalau sampai jadi macam gitu. Ya kan, itu kan rumah family dia, rumah mak ayah dia. Tapi takkan sampai tak boleh nak jenguk mak ayah sendiri. Ya Allah. Tapi itulah, orang-orang Sabah Sarawak kan dia banyak, saya tak tahu nak cakap macam mana, banyak budaya ke, banyak adat ke, tapi ya lebih kurang macam gitulah. Dan kalau saya baca kisah-kisah seram daripada Sabah dan Sarawak, memang seram habis. Rasa macam takutlah nak pergi sana. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki nak juga jejak bumi Borneo tu kan. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Maaf kalau ada yang kurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Sebelum tu, kisah ni saya ambil daripada semua internet, jadi saya akan tinggalkan link dekat bawah sana. Korang yang suka dengar cerita seram, pergi baca dekat sana, okay? So macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.